Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Dalam setiap hubungan ni kan, kena ada 3 benda, iaitu kena percaya, kena jujur dan kena ikhlas. Kalau kita ni jenis yang susah nak percaya dekat pasangan kita kan, hubungan tu mesti tak akan kekal lama dan akan putus di tengah jalan. Tapi dalam mencari pasangan, kita tak boleh sembrono je terima orang tu walaupun kita ni ikhlas. At least kita kena selidik sikit lah latar belakang dia. Dia ni macam mana? Baik ke, jahat, psycho ke ataupun normal? Walaupun nampak benda ni macam remeh je kan, tapi sebenarnya sangatlah penting nak pula kalau kita ni nak serius dengan dia. Bayangkan kalau kita tak tahu yang dia ni jenis psycho, lepas tu kita nak putus dengan dia, tiba-tiba dia bertukar menjadi agresif. Siapa tak takut kan? Nak pula dia ugut kita ni sampai kan hidup kita pun tak tenang. Jadi apa kaitan dengan cerita Nina nak kongsikan hari ni? Nina akan cerita tentang seorang perempuan yang psycho. Dia tak boleh move on yang boyfriend dia tinggalkan dia, and then dia bunuh boyfriend dia tadi. Lagipun masa diorang bercinta ni pun dah dikatakan perempuan ni dah psycho lain macam dah. Tapi disebabkan boyfriend dia ni dah, orang kata apa, cinta tu dah buta kan, jadi dia macam tak kisah tau dengan apa yang orang lain nampak. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Pada 5 Jun 2008 dulu, ada jasad seorang lelaki yang telah dijumpai yang mana badan dia kena tikam sebanyak 27 kali dan telah ditembak di bahagian kepala oleh girlfriend dia sendiri. Tak sampai 2 tahun hubungan diorang ni dijalinkan, akhirnya hubungan diorang telah berakhir dalam satu kejadian yang sangatlah menakutkan. So pasangan tadi adalah Travis Alexander dan juga Jodi Arias. Nina akan cerita sikit tentang latar belakang Travis. Travis dilahirkan pada tahun 1977 dan dia ni ada 6 adik-beradik. Mak ayah Travis ni pula bukanlah ibu bapa yang boleh dijadikan sebagai contoh, sebabnya diorang ni adalah penagih dadah. Bila mak ayah diorang ni sendiri bermasalah, Travis dengan adik-beradik dia yang lain masa diorang kecil-kecil ni selalu kena pukul. Diorang tak membesar dengan baik dan kurang mendapat kasih sayang dan juga perhatian. Bila Travis dah berusia 10 tahun, dia dengan adik-beradik yang lain telah pindah tinggal dengan nenek diorang. Bila Travis dah semakin dewasa, dia pun telah membawa haluan sendiri dan kemudian dia telah convert agama dia kepada agama ajaran Mormonism. Lepas tu Travis ni telah berpindah ke Las Vegas dan telah bekerja sebagai seorang jurujual prepaid. Pada bulan September tahun 2009, Travis telah berjumpa dengan Jodi buat kali pertama. Kiranya diorang ni bercinta atas dasar cinta pandang pertama. So masa first time tengok je macam aku dah jatuh cinta dengan dia, macam tu. Manakala Jodi pula pada masa tu bekerja sebagai freelance photographer. Hari pertama diorang berjumpa tu, diorang bertukar nombor dan diorang ni telah bergayut, orang kata on call lah kan, sampai pukul 4 pagi guys. Maklumlah tengah kemaruk bercinta, baru nak kenal kan. Esok tu Travis ni beritahu dekat member dia, "Weh, kau nak tahu tak, aku ni dah jumpa bakal isteri aku." Bagi Travis, Jodi ni adalah seorang perempuan yang sangat menarik dan memahami dia. Walaupun diorang ni tinggal agak jauh kan, tapi diorang tak kisah tau. Sebab bagi diorang, hubungan diorang ni tetap akan dijalinkan dan akan terus kuat. Diorang sanggup travel jauh semata-mata nak berjumpa dating macam pasangan yang lain. Selepas beberapa bulan diorang ni berdating, bercinta tu kan, akhirnya si Jodi ni telah convert ke agama Mormonism juga. So dalam ajaran ni, bagi pasangan yang belum berkahwin, diorang ni dilarang melakukan hubungan badan. Tapi kan diorang ni selalu langgar hukum tadi. Sebab apa? Setiap kali diorang berjumpa, diorang mesti akan melakukan hubungan badan dan diorang pun dah terbiasa, sampai kan diorang pun macam dah, orang kata apa, tak kisah dengan ajaran yang diorang anuti pada masa tu. Walaupun kita nampak diorang ni setia satu sama lain, saling menyayangi, sanggup berkorban, tapi hubungan diorang ni sebenarnya tak tahan lama pun. Sebenarnya Jodi ni ada perangai yang tak macam orang normal. Dia terlalu taksub dan obses dengan Travis, sampai kan dia terlalu berfikir negatif yang si Travis ni akan curang dengan dia and then tinggalkan dia. Disebabkan dia selalu fikir bukan overthinking yang terlalu melampau ni kan, akhirnya dia pun jadi paranoid. Dia dah mula stalk email Travis. Lepas tu mana-mana email perempuan yang dihantar kepada Travis, dia akan forward hantar dekat dia balik. Dan dia juga selalu mencuri mendengar perbualan Travis. Kawan-kawan Travis mula perasan yang perangai Jodi ni dah macam, orang kata apa, tak macam orang normal kan, macam orang yang suka stalk orang lain. Bila diorang beritahu dekat Travis, Travis cakap, alah tak ada apa pun, dia ni okey je, cuma dia terlalu sayangkan aku, macam tu. Diorang ni sebenarnya dah mula risau. Yelah, diorang pun overthinking jugalah bila tengok perangai Jodi macam ni kan. Diorang terfikir, mana tahu tiba-tiba satu hari nanti si Jodi ni telah membunuh Travis and then simpan mayat dia dalam peti ais. Tapi itulah Travis selalu cakap dekat kawan-kawan dia, Jodi tak macam tu, dia baik orangnya. Dia jadi macam tu pun sebab terlalu sayangkan Travis. Kemudian diorang berdua pun telah putus, sebabnya diorang rasa bersalah lah sebab selalu bila berjumpa je melakukan hubungan badan, dan diorang pun telah melanggar ajaran yang diorang anuti pada masa tu. Kiranya Travis ni macam nak berubah lah, nak jadi penganut agama yang lebih baik. Tapi kan walaupun diorang dah putus kan, tapi diorang masih lagi berjumpa antara satu sama lain. So benda ni membuatkan obses si Jodi
tadi ni menjadi-jadi. Ada satu kejadian yang mana si Travis ni dah mula nak berjumpa dengan perempuan yang lain lah, nak berkenalan dengan perempuan lain. So bila Jody tahu, dia pergi pancitkan tayar kereta Travis tahu. Lepas tu dia hack akaun Facebook si Travis sebab dia nak tahu dengan perempuan mana yang si Travis ni nak pergi dating. Bukan setakat tu je, kadang-kadang ni si Jody akan ceroboh masuk ke rumah Travis tanpa kebenaran Travis. Bila perangai Jody dah semakin melampau, Travis ni dah mula stres lah. Tapi itulah, walaupun marah macam mana sekalipun dia dekat Jody, tapi setiap kali diorang berjumpa, diorang akan melakukan hubungan badan dan bermesra macam tak ada apa-apa. Sampailah pada Mei tahun 2008, si Jody dengan Travis telah bergaduh besar dan akhirnya si Jody tadi telah dipanggil sebagai orang sakit mental oleh Travis. Mungkin pada masa ni Travis dah nampak yang Jody ni sebenarnya orang gila yang selalu stalk dia. Travis ni ada juga cakap dekat kawan-kawan dia, dia kata kalau aku mati nanti korang jangan terkejut. So ya, betul lah apa yang dicakap oleh Travis dulu kepada kawan-kawan dia. Sebabnya dia memang dijumpai mati ditikam oleh ex-girlfriend dia sendiri. Pada 9 Jun tahun 2008, kawan-kawan Travis ni dah mula risau sebenarnya. Sebabnya diorang tak dengar khabar langsung dari Travis selama 5 hari. Diorang risaulah sebabnya diorang ni ada plan dengan Travis nak ke Cancun bersama-sama. Bila dah 5 hari tak dengar khabar pasal Travis, diorang pun decide lah nak ke rumah Travis nak check keadaan dia. Tapi apa yang diorang jumpa adalah jasad Travis yang penuh dengan luka dan berlumuran dengan darah di dalam bilik mandi. Travis telah ditikam, ditembak dan juga dia punya tekak ni kena potong. Hasil siasatan polis, diorang telah menjumpai rambut coklat yang panjang, kamera digital di dalam mesin basuh dan juga kesan tapak tangan darah di dinding. So polis pun memulakan siasatan untuk mencari si pelaku yang sebenar. Kawan-kawan Travis ni pun beritahu dekat polis yang diorang syak Jody terlibat dalam kes ni sebab dia adalah seorang stalker. Tapi Jody tak mengaku tau yang dia berada dekat rumah Travis pada hari kejadian. Dia kata dia dah tak jumpa Travis selama 2 bulan sebabnya diorang ni bergaduh besar. Akhirnya polis dapat jumpa bukti bergambar dalam kamera yang ada dalam mesin basuh tu. Sebenarnya kamera digital tu memang dah rosak sebab terendam dalam air, tapi kan polis dapat extract dia punya gambar-gambar dalam kamera tu. So dalam kamera tadi tu kan ada gambar-gambar yang bertarikh 4 Jun yang mana ada gambar si Jody dengan Travis atas katil bersama-sama. Lepas tu si Jody ni tak ada point lah nak mengelak kan, sebab polis dah ada bukti kan mengatakan dia memang ada dekat rumah Travis pada hari kejadian. Kemudian Jody ni pun mengakulah sikit, tapi tak mengaku semua pun, dia still tipu juga. Dia kata yes, memang pada hari kejadian tu dia ada dekat rumah si Travis, tapi dia tak bunuh Travis. Pada malam tu ada 2 lelaki yang bertopeng masuk ke dalam rumah Travis and then bunuh Travis. Tapi 2 lelaki tu cuma ugut Jody. Dia cakap jangan buka mulut, kalau kau buka mulut nyawa keluarga kau akan dalam bahaya. Tapi memang taklah polis ni nak percaya Jody ni bulat-bulat, dan akhirnya dia telah disabitkan dengan tuduhan membunuh Travis dan dipenjarakan seumur hidup. Lagipun ada banyak bukti yang menunjukkan Jody ni adalah pelaku yang sebenar lah, walaupun dia tak mengaku. So motif utama dipercayai adalah disebabkan cemburu. Travis kan ada plan nak ke Cancun dengan kawan-kawan dia. So kawan-kawan dia tadi ni telah mengajak Jody juga untuk join trip dengan dorang. Tapi kan tak lama lepas tu Jody ni kata dia tak jadi nak join dorang sebab dia tahu si Travis ni ada bawa perempuan lain ikut dia pergi trip dengan dorang. Kawan-kawan Travis ajak Jody pun sebab dorang memang tak tahu yang si Travis ni dah ajak perempuan lain. So that's why lah dorang ajak Jody untuk join dorang. Kalau ikut cerita dari side Jody pula, dia kata benda ni terjadi bukan disebabkan dia cemburu. Dia kata pada malam kejadian tu dia tak sengaja terjatuhkan kamera Travis, and then Travis ni memang marah gila dekat dia. Dia pukul Jody sampaikan Jody ni tersungkur ke atas lantai. So untuk mempertahankan diri dia dari kena belasah dengan teruk oleh Travis, dia pun bunuhlah Travis dulu. Tapi ada Travis cakap yang abang dia tak akan pukul orang sebab abang dia bukan jenis yang macam tu, sedangkan pistol pun dia tak ada. Walaupun Jody ni cuba untuk memburukkan Travis, tapi dia tetap didapati bersalah dan dia akan menjalani kehidupan dia di dalam penjara seumur hidup. Dari apa yang Nina cerita dekat korang tadi ni kan, memang nampak sangat yang perempuan ni memang psycho. Sebabnya dia bagi statement tadi dekat polis lain. Dia kata ada 2 lelaki yang masuk ke dalam rumah Travis and then bunuh dia kan. Tapi bila orang interview dia kemudian lepas dia dalam penjara, dia cakap dia bunuh Travis sebab nak protect diri dia. So macam banyak plot twist. Ada jugalah yang Nina baca sikit lah pasal dia. Diorang kata masa dia berjumpa dengan Travis, maksudnya masa diorang tengah berdating dengan kawan-kawan diorang juga, dia boleh jilat Travis ni depan diorang. Korang bayangkan tak betapa jijiknya perempuan tu. So ya, nasihat Nina kat sini, kalau korang rasa pasangan korang tu dah psycho ataupun korang mungkin tak perasan lah kan, tapi kawan-kawan korang kata yang pasangan korang ni nampak macam psycho, tak nampak macam orang normal, korang better hati-hati. Mungkin bila korang bersama dengan dia, dia nampak normal, nampak okey kan, tapi bila nak putus, korang bayangkan tiba-tiba dia bertukar jadi agresif, stalk korang. Bahaya, sangat-sangat bahaya. So nasihat Nina, kalau korang nak berkenalan dengan seseorang,
better korang selidik dulu dia ni macam mana. Jangan sembrono je, jangan sembarangan je terima orang tu dalam hidup korang, walaupun korang cuma nak kawan suka-suka je. Mungkin korang boleh anggap nak kawan suka-suka je, tapi dia mungkin nak serius dengan korang dan tak nak kehilangan korang. Jadi apapun, berhati-hati dalam memilih pasangan. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan boleh ambil sedikit pengajaran tentang cerita yang Nina kongsikan tadi, supaya kita ni lagi berhati-hatilah nak memilih seseorang untuk masuk ke dalam hidup kita. Kalau korang suka dengan konten-konten yang Nina kongsikan, jangan lupa untuk subscribe di bawah sebagai tanda korang support channel Nina, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.